Assalamualaikum dan salam sejahtera sayang, bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita utama, keharmonian dan keamanan dinikmati Sarawak hari ini adalah hasil sikap toleransi dan semangat saling mempercayai dalam kalangan rakyat daripada pelbagai suku, kaum, budaya dan agama. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, keunikan itu adalah kekuatan Sarawak yang menjadi tunjang kepada perpaduan dan kestabilan politik di negeri ini dan ia perlu dipelihara. Kita harus berbangga kerana keharmonian dan keamanan yang dinikmati hari ini adalah hasil sikap toleransi dan semangat saling mempercayai dalam kalangan rakyat daripada pelbagai suku, kaum, budaya dan agama. Keunikan itu adalah kekuatan Sarawak yang menjadi tunjang kepada perpaduan dan kestabilan politik di negeri kita ini dan perlu dipeliharakan sejak mengikut daripada satu masa dan satu masa kita meraih gawai kita. Tun Pehin Sri Abdul Taib berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Hari Gawai 2022 pada Selasa. Menurutnya, berkat perpaduan dan kerjasama rakyat serta hasil dari kebolehan semua pihak dalam menjaga hubungan baik sesama sendiri, Sarawak kerap kali dirujuk sebagai negeri yang mempunyai semangat toleransi dan muhibah yang tinggi dalam negara ini. Kita harus bersyukur berkat perpaduan dan kerjasama rakyat dan hasil daripada kebolehan semua pihak menjaga hubungan baik semasa sendiri, maka negeri Sarawak kerap kali dirujuk sebagai negeri yang mempunyai semangat toleransi dan mauhibah yang tinggi dalam negara kita. Sehubungan itu, beliau berharap agar perpaduan dan suasana harmoni rakyat Sarawak akan terus kekal teguh dengan acuan sendiri. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata suasana santai dalam perayaan Gawai menjadi wadah untuk masyarakat Dayak bertukar-tukar fikiran dan pendapat dalam usaha memperkukuhkan perpaduan dan iltizam kaum Dayak. Berucap dalam perutusan sempena Gawai Dayak 2022 pada Selasa, beliau berkata ini membolehkan penglibatan aktif masyarakat Dayak dalam proses pembangunan negeri ini. Kaum Dayak mempunyai aset yang besar dalam bentuk pemilikan tanah yang harus diberi keupayaan untuk menjana pendapatan dengan membangunkannya dari segi pertanian atau agroforestry atau keusahawanan yang lain. Pendek kata, ceburilah bidang pertanian sebagai suatu perniagaan supaya ia mampu memberi keuntungan kepada saudara dan saudari. Premier Sarawak juga menggesa masyarakat untuk terus kekal dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP Gawai supaya kekal sihat dan berhati-hati dalam perjalanan menuju destinasi masing-masing. Dalam perutusan sama, Premier Sarawak menegaskan kerajaan Sarawak komited dan sentiasa memainkan peranan utama bersama komuniti sejagat dalam mengekang perubahan iklim dunia sejajar dengan perjanjian Paris dengan membuat pindaan terhadap Kanun Tanah Negeri KTN dan Ordinan Perhutanan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak baru-baru ini. Katanya lagi, pindaan ordinan tersebut adalah langkah kehadapan ke arah pengurangan gas-gas rumah hijau yang bertujuan menyediakan kerangka perundangan bagi menguruskan stok karbon yang tersimpan pada inventori hutan negeri ini. Saya yakin langkah ini akan membuka laluan kepada Sarawak untuk terlibat dalam perniagaan karbon atau carbon trading yang berpotensi memberi pulangan hasil kepada Sarawak.
Pindaan kepada kanun tanah negeri juga merupakan langkah kehadapan, forward looking, bagi mempersiapkan Sarawak untuk terlibat dalam aktiviti mengekang pertambahan gas karbon dioksida ataupun karbon dioksida di udara yang menjadi penyebab kepada kenaikan suhu pada iklim dunia melalui teknologi Carbon Capture and Storage ataupun CCS. Tambah beliau lagi keperluan menyediakan tempat dalam perut bumi bagi tujuan menyimpan gas yang dihasilkan industri sebelum ianya dilepaskan ke udara juga akan memberi peluang kepada Sarawak menjana pendapatan yang lumayan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yakin langkah-langkah yang telah diperkenalkan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini adalah untuk memperkukuhkan ekonomi Sarawak. Tambah beliau lagi, ini termasuklah mewujudkan dana kekayaan berdaulat atau Sovereign Wealth Fund yang akan menambahkan lagi hasil Sarawak. Sekarang ini Sarawak mempunyai rizab kewangan yang terbesar antara negeri-negeri dan pertambahan kepada simpanan negeri ini harus dilaburkan semula sebahagiannya untuk memberi pulangan hasil, untuk memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui sebuah dana yang dinamakan Sovereign Wealth Fund. Jelasnya, ordinan itu membolehkan penubuhan dana tersebut yang bermodelkan Government Pension Fund Global Norway yang akan dibentangkan pada persidangan DUN November hadapan dan akan mula beroperasi pada tahun 2024. Laporan seterusnya, pembangunan infrastruktur asas seperti jalan perhubungan, bekalan air dan bekalan elektrik di Pulau Berwit akan terus diperjuangkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Datuk Abdullah Saidul dan Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab dalam usaha memajukan kawasan tersebut. Menurut Dato' Abdullah yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, hal ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Pulau Berwit masih memerlukan banyak pembangunan termasuk infrastruktur asas berbanding kawasan lain. Berucap semasa Majlis Ramah Tamah sambutan Hari Raya Aidilfitri N42 Semop di Balai Raya Kampung Salah Kecil pada Isnin, beliau juga menuntut kerjasama daripada penduduk di kawasan itu untuk turut sama dengan mereka memajukan Pulau Berwit. Pada masa sama, beliau mengingatkan penduduk di situ untuk tidak mendengar hasutan daripada pihak luar yang berkepentingan yang boleh menggugat perpaduan kawasan itu. Sementara itu, Insinyur Yusof berkata Wakil Rakyat Gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah melupakan rakyat di kawasan pedalaman dalam usaha membawa pembangunan. Katanya, kemenangan besar GPS pada pilihan raya negeri ke-12 lepas juga membuktikan keyakinan rakyat kawasan itu terhadap kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari. Sejurus selepas itu, Datuk Abdullah bersama Yusof menyertai Majlis Ramah Tamah sambutan Hari Raya Aidilfitri N42 Semop di Dewan Kampung Betanak yang disertai kira-kira 200 tetamu. Dalam ucapannya, Datuk Abdullah berkata sebanyak RM360,000 telah diperuntukkan bagi membina jalan perhubungan daripada jalan besar ke kawasan itu di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2022. Pada sebelah petang, beliau dan Yusof memeriahkan Majlis Ramah Tamah sambutan Hari Raya Aidilfitri N42 Semop bagi Kampung Penibong dan penuai di Dewan Kampung Penibong. Beliau turut menyumbangkan RM5,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Kampung Penuai bagi melaksanakan aktiviti. Pada masa sama, beliau berharap majlis seperti itu dijadikan sebagai landasan untuk memupuk semangat perpaduan dan kerjasama antara semua penduduk di kawasan itu. Antara yang hadir, Isteri Adun Semop Dati Nora Ashikin Ibrahim dan Timbalan Ketua Cawangan PBB N42 Semop Rudi Suib.
Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syaira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum berakhir, kami warga UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai, Gaya Guru Gerai Nyamai, kekal patuhi SOP dan berhati-hati dalam perjalanan menuju destinasi. Salam UKAS.